Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah mingguan kita, iaitu kuliah tadabbur bitafsir, tadabbur Al-Quran dengan berpandukan kepada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, iaitu tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Walaupun begitu, kita masih lagi belum khatam kitab penziarah kubur, bukan penyembah kubur, yang mana kita akan khatamkan terlebih dahulu insya-Allah. Dan kali itu kita akan bahagikan kuliah kita ini kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama, saya akan cuba habiskan dahulu huraian kitab penziarah kubur, bukan penyembah kubur. Selepas itu barulah saya pergi kepada tadabbur, at-tadabbur bitafsir, tadabbur Al-Quran dengan berpandukan kepada kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Baik. Kita sampai ke muka surat 184. Sebelum saya pergi lebih jauh, suka saya ingatkan, sebab saya selain daripada kita kuliah Zoom kita ini, saya livekan juga di Facebook dan juga di TikTok. Jadi elok kita beritahu kepada yang mengikuti secara live bahawa oleh kerana kitab penziarah kubur, bukanlah penyembah kubur ini, disusun khas oleh Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah ta'ala untuk menolak kekeliruan yang dibawa oleh golongan Wahabi. Jadi kalau yang mana sensitif, tak boleh dengar orang sebut Wahabi, dia jadi allergic, badan dia tiba-tiba jadi panas, kulit jadi gatal, mata jadi merah, mulut mungkin rasa nak mencarut dan sebagainya. Itu dinasihatkan supaya skip dahulu the first part of kita punya kuliah ni, kerana memang akan ada sebut Wahabi lah. Kerana memang buku ni disusun khas untuk menolak kekeliruan Wahabi yang suka menuduh orang-orang Islam yang menziarahi kubur, yang berdoa di tepi kubur, yang bertabaruk, ambil berkat dengan orang-orang soleh yang dikuburkan di situ sebagai penyembah kubur, maka disusun buku ini. Maka tak dapat tidaklah akan ada kita sebut Wahabi dalam kuliah kita ini. Kemudian kita lihat misalnya baru-baru ini ada di troll, di perli kepada Syekhuna Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizallah ta'ala, gambar beliau berada di sisi kubur almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, yang juga adalah, kalau tidak silap saya, bapa saudara beliau Yang pentingnya ada pertalian darah lah dengan Tuan Guru Syekh Nuruddin dan juga almarhum Syekh Fahmi Zamzam, ada pertalian persaudaraan. Kalau tidak silap saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin adalah anak saudara, atau orang utara kata anak menakan kepada Syekh Fahmi Zamzam. Jadi ketika beliau ada rehlah di Banjarmasin, sebagaimananya kebiasaan orang-orang yang mengambil berat tentang urusan agama, perkara-perkara yang sunnah untuk kita lakukan, maka Tuan Guru Syekh Nuruddin menziarahi ke kubur Syekh Fahmi Zamzam. Mungkin ada
berzikir, menghadiahkan pahala bacaan kepada almarhum sesuai dengan sesuai dengan kefahaman ahli sunnah wal jamaah bahawa pahala bacaan itu sampai kepada si mati. Jadi di troll kenapa? Kerana kuburan Syekh Fahmi Zamzam ini anak-anak beliau meletakkan bungaan tu secara tersusun. Jadi mereka perlilah apa ada ni, kek ke apa ni. Yang ni orang ni nak makan kek ke. Jadi ini sikap yang buruk ya yang ditunjukkan oleh orang-orang yang sudah terpengaruh dengan pemikiran Wahabi. Pertama, mereka tidak tahu atau mereka sengaja buat tidak tahu bahawa meletakkan bungaan di kuburan itu di sisi para fuqaha adalah hukumnya adalah sunat. Kenapa? Kerana mengambil iktibar daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana baginda pernah menancapkan pelepah tamar di kuburan, dua kuburan, dan baginda memberitahu moga-moga azab dua orang dalam kubur itu sedang diazab. Dan moga-moga azab itu diringankan selagi mana pelepah tamar itu belum kering. Jadi di situlah diistinbat oleh para ulama bahawa apakah rahsia Nabi SAW bersabda demikian adalah kerana pelepah tamar yang belum kering ini dia kira sesuatu yang masih hidup. Dan setiap sesuatu yang hidup itu ada tasbihnya, ada zikirnya kepada Allah Ta'ala. Tinggal lagi kita manusia ni tidak fahamlah apa tasbih yang ditasbihkan oleh pelepah tamar, apa tasbih yang ditasbihkan oleh kucing, apa tasbih yang ditasbihkan oleh kambing misalnya. Tapi ada masing-masing itu ada cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi di situlah para ulama istinbat mengeluarkan bahawa meletakkan bunga-bungaan yang masih lembap, yang hidup ini adalah sunat. Kerana diharapkan tasbih daripada bunga-bungaan ini menjadi sebab Allah meringankan atau memberi rahmat kepada orang yang di dalam kubur itu. Jadi hukumnya adalah sunat dari segi fiqh. Tinggal lagi mereka itu menyusun bunga-bungaan itu dalam bentuk susunan yang cantik. Kalau kita di tempat kita tak biasa macam itu. Kita di Malaysia ni kalau kata sunat letak bunga tu kita letak je lah, atau kita taburkan macam itu, atau mungkin kita letakkan satu pohon di situ. Tapi menyusun bunga-bungaan itu dengan susunan yang begitu cantik itu tidak biasa di tempat kita. Tapi saya difahamkan di sana, di Indonesia itu biasa sahaja disusun bungaan itu supaya nampak kemas. Jadi mereka memperli Tuan Guru Syekh Nuruddin, padahal yang pertama perkara itu tak salah pun. Kalau dah letak bunga itu sunat, letak secara berterabur pun sunat, letak secara tersusun juga sunat. Yang kedua, yang menyusun bunga-bungaan itu bukan Tuan Guru Syekh Nuruddin. Beliau hanya orang yang menziarahi kubur. Takkanlah bila ziarahi kubur beliau nak sepah-sepahkan pula bunga-bungaan yang dah disusun dengan elok oleh anak-anak Syekh Fahmi. Jadi beliau hanya datang menziarah dan berzikir di tepi kubur. Itu pun ditroll oleh golongan Wahabi kerana tidak puas hati dengan teguran yang dibuat oleh Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Badri Al-Makki Hafizullah Ta'ala tentang isu akad nikah baru-baru ini. Okeylah, tidak puas hati itu hak mereka lah. Tapi jagalah akhlak. Jangan benda-benda yang tak relevan macam itu pun nak di-upkan dengan persepsi yang negatif. Ziarah kubur tu sunnah. Berdoa di tepi kubur tu juga adalah sunnah. Yang ini dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi apa masalahnya sehingga nak diterul demikian. Jadi sebab tu saya selalu pesan jauhi fahaman yang bid'ah ni. Tidak kisahlah. Bukan Wahabi saja fahaman Syiah, fahaman ilmu hakikat makrifat yang mengarut-mengarut ni, fahaman liberal dan sebagainya. Kerana fahaman-fahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah ini, dia ada dua kesan yang ketara. Pertama, ia akan menumpulkan akal. Orang itu tidak boleh berfikir dengan baik. Dan yang kedua, dia akan memandulkan akhlak. Akhlaknya jadi teruk, jadi tak bagus. Bukanlah saya kata ahli sunnah wal jamaah ni akhlaknya elok semua ada di kalangan ahli sunnah wal jamaah juga, mungkin kerana hawa nafsu, mungkin kerana dorongan marah dan sebagainya, mungkin akhlaknya tidak elok juga. Tapi maksud saya ideologi itu sendiri dia mendorong kepada akhlak yang buruk.
Dia mendorong kepada sikap-sikap seperti tadi. Dan ini tidak bagus kerana ini dalam hadis Nabi SAW adalah ciri-ciri orang munafik. Idza khasama fajaro. Salah satu ciri orang yang ada nifak, ada sifat munafik dalam hati dia, bila dia berselisih, dia berlebih-lebihan. Berselisih itu biasa. Jangankan kata kita ni, bahkan para alim ulama yang hebat-hebat, bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun pernah berselisih pandangan, tidak sama pandangan sesama mereka, tetapi masih lagi kita itu perlu terikat dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itu saya punya disclaimer lah ya. Beritahu awal-awal, memang kalau dalam kitab Ziarah Kubur ni memang kita akan fokus kepada membantah kekeliruan-kekeliruan yang dibawa oleh golongan Wahabi. Baik, di muka surat 184. Apa yang dikatakan hadis larangan untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan Wahabi yang melarang ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW menggunakan hadis yang berikut. Tapi ini dari segi teori lah, dari segi praktikal pun mereka juga tidak mampu menghalang jutaan umat Islam daripada seluruh dunia datang ke Madinah untuk menziarah kepada makam Nabi SAW. Tapi terpaksalah mereka terima kerana mereka kata orang-orang Islam ni sebenarnya datang ke Masjid Nabawi. Cuma mereka alang-alang dah ada di masjid, mereka terus juga ziarah ke makam Nabi SAW. Tapi asalnya, kalau semata-mata untuk berziarah ke makam Nabi SAW, itu Wahabi tidak membenarkan kerana mereka ini berpegang kepada fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah. Begitu. Baik. Jadi Wahabi yang melarang ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW menggunakan hadis berikut. Iaitu diriwayatkan daripada Nabi SAW, hadis Abu Daud dan juga Imam Al-Bahaqi dan Imam Ahmad, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seumpama kuburan. Wala taj'alu qabri 'aidan. Dan janganlah jadikan kuburan aku itu sebagai satu perayaan. Wa sallu alayya. Tapi hendaklah kamu itu berselawat ke atasku. Fa inna salatakum tuballighuni haitsu kuntum. Dan selawat, kerana sesungguhnya selawat yang kamu selawatkan itu akan sampai kepadaku walau di mana pun kalian berada. Bukan bererti kalau berada di sisi ni siapa pula Ispek ni. Tak habis-habis lagi isu Sabri Yunus nikah tak sah dan jatuh zina. Wahabi ni memang tak faham-faham. Yang itu Syekh Nuruddin sebut, kalau tak sebut nikahnya, itu tidak sah mengikut qaul muktamad mazhab Syafi'i. Dan memang di Malaysia ni, itu yang kita pegang qaul muktamad mazhab Syafi'i. Jadi dicadangkan oleh kerana tak sah, ulanglah dengan lafaz yang sah di sisi semua mazhab. Kalau sebut nikahnya itu, semua mazhab terima. Kalau tak sebut nikahnya, ada mazhab kata tak sah. Dan mazhab itu yang menjadi pegangan kita di negara kita ini. Itu qaul muktamad mazhab Syafi'i. Jadi ulang. Kalau tak ulang, nanti perhubungan itu akan jadi seperti zina. Atau disebutkan sebagai wat'u syubhah. Perhubungan yang ada syubhah. Kerana syubhah apa? Syubhatul khilaf. Tapi Wahabi bukan mengaji. Dia datang ni untuk hentam saja ni. Ispek ni. Memang dia orang tak boleh move on dia tak faham isu-isu ilmiah ni. Biasanya Wahabi ni otak dia simplistik. Bahkan ada sesetengah orang kata Wahabi tak ada otak. Itu saya rasa gurauan je lah. Mana ada pula manusia tak ada otak. Otak tu ada. Tapi oleh kerana virus pemikiran Wahabi telah masuk dalam otak dia, tidak berfungsi dengan baik. Otak ni tidak boleh berfungsi dengan baik. Kita nak cerita pasal ziarah kubur, dia masih tak boleh move on lagi. Dan dia tak akan faham bahawa apa yang ditegur oleh Syekh Nuruddin itu memang bukan direka oleh Syekh Nuruddin sendiri, tapi itu adalah kaul yang dipilih dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i itulah kaul jadid, maknanya kaul yang dipegang secara terakhir oleh Imam Syafi'i sendiri, bukan kaul qadim. Dan itulah yang menjadi pegangan negeri-negeri di Malaysia. Dan bahkan tata cara nikah negeri Perlis juga, ketiga-tiga pilihan mereka kata istilahnya boleh, maknanya tak mesti ikut. Ya, boleh maknanya boleh pilih salah satu daripada tiga. Dan ketiga-tiga pilihan itu ada menyebutkan nikahnya. Jadi kalau orang yang faham
dalam bab nikah kahwin ni kan bab hubungan suami isteri. Jadi kalau ada mazhab kata tak sah, itulah Tuan Guru Syahruddin cadangkan, akadlah sekali lagi. Sebab kalau tak sah, hubungan tu akan jadi seperti zina. Bukan Syahruddin tuduh hamba Allah tu berzina. Itu pun tak faham. Nampak macam mana? Penyakit Wahabi ni gagal faham. Tabiat dia datang hanya nak troll, nak hentam. Itu yang Allah tak bagi dia faham. Kalau dia datang dengan niat nak faham, insya-Allah ya, lama kelamaan dia boleh faham. Baik, kita sambung. Kita tak usah pedulilah ya, komen-komen Wahabi ni tak sudah ya kalau kita layan ya. Mereka ni akhlaknya tu teruk ya. Apa tu, otak pun tak boleh berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita layan pun tak banyak faedah sangat. Baik, jadi kita kembali. Jadi Nabi SAW bersabda, janganlah jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan, itu yang pertama. Dan jangan jadikan kuburan saya itu sebagai perayaan, yang kedua. Dan yang ketiga, berselawatlah ke atas saya. Tak kisahlah dari mana sekalipun, kerana selawat yang kita selawatkan kepada Nabi SAW itu akan sampai kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, mereka kata, inilah buktinya, tak boleh ziarah kepada makam Nabi SAW. Ya. Jadi ulama yang paling bersemangat melarang ziarah ke makam Nabi SAW dengan dalil di atas adalah Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi sebenarnya walaupun golongan Wahabi ini sangat ta'assub kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, seolah-olah apa yang difatwakan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah itu seolah-olah seperti wahyu. Tak mungkin salah lah. Wahabi pandai cakap, manusia ini tak maksum. Tapi bila berdepan dengan fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah, seolah-olah Al-Imam Ibn Taymiyah itu maksum. Tak mungkin salah. Padahal kefahaman Al-Imam Ibn Taymiyah berkaitan tentang ziarah makam Nabi SAW ini adalah kefahaman yang bercanggah dengan ijma' para alim ulama. Ya, para alim ulama sebelum beliau tidak ada yang mengharamkan berziarah ke makam Nabi SAW. Tapi Al-Imam Ibn Taymiyah berfatwa mengharamkan bermusafir untuk ziarah makam Nabi SAW, dan fatwa beliau inilah yang sangat dipegang oleh golongan Wahabi, walaupun bercanggah dengan dalil dan juga kefahaman salafus soleh. Bahkan murid beliau sendiri, murid Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri, tidak nampak logik yang dipegang oleh guru. Ini dipanggilnya tidak ta'assub. Mereka ni kata kat orang jangan ta'assub. Oh, tapi kalau idola dia kena tegur sikit, melenting-lenting, melompat-lompat, memaki hamun, mencarut, suruh orang balik negeri dan sebagainya. Ini masalah ya. Masalah ketasupan diri sendiri yang tidak disedari, menyangkakan orang lain yang ta'assub. Tapi Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, walaupun beliau berguru dengan Al-Imam Ibn Taymiyah, beliau pernah memuji Al-Imam Ibn Taymiyah, tapi tidak menghalang beliau daripada berbeza dengan pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah yang tidak menepati kepada Quran, Sunnah dan juga ijma'. Beliau berkata, Inna Rasulullah SAW qala la tattakhidhu baiti 'aidan. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, janganlah kamu mengambil rumahku sebagai perayaan. Kalau ikut yang atas itu adalah qabri, ya. Jangan ambil kuburanku sebagai perayaan. Wala taj'alu buyutakum qubura. Mungkin ini ada typo, sepatutnya qabri, ya. La tattakhidhu qabri 'aidan. Janganlah ambil kuburanku sebagai perayaan. Dan janganlah jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Wasallu alayya haitsuma kuntum, dan selawatlah kepadaku dari mana pun kamu berada. Fa inna salatakum tuballighuni. Kerana sesungguhnya selawat kamu itu akan sampai kepada aku. Hadza mursalun. Ini hadis mursal, ya. Maknanya hadis yang tidak disebut oleh perawi siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut kepadanya. Jadi mursal ni secara umumnya adalah satu bentuk kedhaifan, ya, dalam status hadis yang berkenaan. Wa mastadalla hasanun fi fatwahu bi ta'ilin min ad-dalalati wa man waqafa indal hujratil muqaddasati dalilan musliman musalliyan ala nabiyhi fayatuba lahu. Dan apa yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Hasan dalam fatwanya dengan pelbagai dalil, maka barang siapa yang berdiri di sisi hujrah, ya, di sisi makam yang mulia, dalam keadaan rasa hina diri, dalam keadaan dia itu orang Islam, dalam keadaan dia itu berselawat ke atas Nabi SAW, maka alangkah bertuah baginya. Waqad ahsana ziyarata. Maka orang itu
telah melakukan ziarah yang baik, ya. Wa ajmala fi tadhalluli wal hubbi, dan telah elok dia itu merendahkan diri dan juga kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ata bi ibadatin zaidatin ala man shalla alaihi fi ardihi aw fi salatihi, dan dia telah buat satu ibadah yang lebih berbanding kalau orang itu dia berselawat ke atas Nabi di kampung dia sendiri, ya, pahala itu ibadah. Tapi orang yang ziarah kepada Nabi SAW, ke makam Nabi SAW, dan dalam masa sama juga berselawat, berarti dia ada ibadah yang lebih, ya, ibadah menziarah kubur, ya. Kerana menziarah kubur itu adalah perkara yang sunat, ya, dapat pahala. Ataupun dia berselawat ke atas Nabi dalam solat, ya, ibadah juga tu. Tapi yang berselawat di sisi kubur tu, selain daripada ibadah selawat tadi, dia juga mendapat pahala ibadah menziarah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzi zairu lahu ajru ziyarati wa ajru salati alaihi. Kenapa pula lebih? Kerana orang yang menziarahi ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia mendapat pahala ziarah satu, mendapat pahala selawat lagi. Wal musalli alaihi fi sairi bilad lahu ajru salati faqad. Sedangkan orang yang berselawat ke atas baginda dari negeri-negeri, maknanya tidak ketika ziarah makam Nabi SAW, maka dia hanya dapat pahala selawat sahaja. Faman salla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa, ini masyhur, daripada ambil kefahaman ini daripada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang berselawat ke atas baginda SAW dengan satu selawat, nescaya Allah akan selawat ke atasnya itu dengan 10 selawat. Walakinna man zarahu salawatullahi alaihi wa asa'a adabaz ziyarati aw sajada lil qabri aw fa'ala ma la yushra'u fa hadza fa'ala hasanan wa sayyi'an fa yu'allamu bi rifqin. Ini beza, ya. Ulama-ulama yang alim dengan orang Wahabi, ya. Orang Wahabi ni kasar-kasar biasanya. Ada jugalah Wahabi yang lembut-lembut, ya, tapi secara umumnya pendekatan dia kasar, ya. Kalau kita itu misalnya berziarah ke makam Nabi SAW, kita itu angkat tangan berdoa kepada Allah sambil menghadap ke makam Nabi SAW. Kadang-kadang itu akan marah, ya, oleh polis yang menjaga makam tu, dihalau kita. Tapi cuba lihat apa yang disebut oleh Imam Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Tadi cerita tentang orang yang buat perkara yang elok, ziarah kubur Nabi, selawat kepada Nabi SAW, bagi salam kepada Nabi SAW. Ini dapat pahala ziarah lagi, dapat pahala selawat lagi. Dan satu selawat itu Allah akan selawat, maknanya turunkan rahmat kepada dia 10 kali. Tetapi orang yang menziarahi makam Nabi SAW itu dapat pahala. Tapi asa ada baziarati. Ada baziarati, bukan ada baziarata. Sebab dia jadi mudhafun ilaih. Wa asa'a adab ziyarati, dan dia dari segi adab ziarahnya tu buruk, dia tak jaga sebagaimana yang sepatutnya. Jadi bila demikian, dia buat apa? Antaranya dia sujud ke kubur. Ini bid'ah. Kita dituntut ziarah kubur, tidak dituntut kita itu sujud kepada kubur, ya. Bahkan sujud kepada selain daripada Allah ni asal hukumnya itu haram. Bahkan boleh jadi syirik kalau dengan niat menyembah. Kalau dengan tidak niat menyembah sekalipun, hukumnya haram, ya. Jadi ini dia ziarah kubur tu dah elok. Tapi tiba di kubur, dia pergi sujud ke kubur. Atau dia buat sesuatu yang tidak disyariatkan, ya, di kuburan, ya. Jadi ada juga orang tanya, kalau hias kubur macam mana? Kena fahamlah, ya. Macam yang dikatakan letak bunga itu, walaupun dia letak bunga dengan elok, dengan tersusun, itu tidak termasuk dalam menghiasi, ya, kuburan dengan arti kata yang dilarang atau yang dimakruhkan. Tapi kalau dibina binaan yang cantik-cantik, yang itu yang para ulama mengatakan itu adalah dilarang ataupun makruh, kerana ia adalah perbuatan yang sia-sia. Kalau kuburan itu bukan untuk dihias-hias, dibagi cantik-cantik, tidak. Kuburan ini untuk mengingatkan kita ke negeri akhirat. Paling-paling untuk kita itu tahu, ini orang wali Allah dia dimakamkan di sini, kita ziarah. Sebab itu meninggikan kuburan itu pun ada pendetailannya, ya. Kalau di tempat wakaf awam, kuburan awam itu haram, ya, kerana kalau sampai mengganggu, mengambil hak orang lain. Tapi kalau di perkuburan persendirian, private property, yang tu makruh, ya, kerana sia-sia. Kerana
benda itu sia-sialah membuat hiasan-hiasan macam itu. Kemudian kalau kuburan itu kuburan para alim ulama, para wali, tujuannya ditinggikan itu supaya orang tahu dan orang ziarah, maka sudah berubah hukumnya, tidak lagi makruh, tidak lagi makruh. Jadi di situ perbezaan, para ulama kita itu mereka cermat di dalam menetapkan hukum, bukan terus semuanya makruh, terus semuanya haram. Seperti kebodohan golongan Wahabi, mereka ni otak mereka kurang berfungsi baik. Dia tak boleh beza. Kenapa ulama kata kenduri arwah makruh? Kenapa dia kata haram? Dia tak boleh beza. Dia kata, ulama kamu pun kata haram. Ulama kamu pun kata makruh. Dia tak tengok asas kemakruhan tu apa. Asas keharaman tu apa. Sedangkan hukum ini, dia berubah-ubah mengikut asas dia. Dia panggil dalam bahasa Arab kaedahnya, al-hukumu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum ini dia akan berpusing, yakni berubah. Ada tak ada hukum tu, dia tengok ada tidak ada illah dia. Ada tidak ada asas hukum. Misalnya makruh. Kerana apa? Kerana ia hanya semata-mata nak berkumpul sahaja, nak membesarkan urusan kematian semata-mata, maka makruh. Tapi kalau berkumpul tu jamu-jamu makan, guna duit anak yatim, guna duit haram, maka jadi haram. Jadi kena tengok kepada asas hukum, barulah ditetapkan hukum. Tapi kalau semata-mata meletakkan bunga, walaupun diletakkan dengan cara yang tersusun, itu tidak ada larangan. Kerana dia kembali kepada hukum asal, meletakkan bunga-bungaan di kuburan itu adalah sunat. Kalau Wahabi, dia tahu apa, semuanya dibantainya bid'ah, semuanya dibantainya haram. Imam Syafi'i melarang ustaz kenduri arwah, mana ada. Hang ni pandai-pandai je. Yang Imam Syafi'i tak bagi tu maktam. Maktam dengan kenduri arwah tak sama. Mengaji balik. Mengaji tengok. Ni kita bincang isu lain. Isu kuburan. Adapun isu kenduri arwah tu boleh check lah dalam Facebook saya. Saya dah terang banyak kali dah. Yang Imam Syafi'i larang tu bukan kenduri arwah. Kenduri arwah pun tengoklah juga. Kalau dia namakan kenduri arwah, tapi dia buat benda-benda yang dilarang oleh syarak, haram lah juga. Walaupun dia namakan kenduri arwah. Kata dia kenduri arwah, datang-datang ajak meratap, ajak menangis, saya haram. Dia panggilkan kenduri arwah, tapi datang-datang dijamunya dengan duit anak yatim, haram. Jadi yang Imam Syafi'i kata tak boleh itu maktam. Maktam ni berkumpul di rumah orang mati. Kenapa Imam Syafi'i tidak membenarkan maktam ataupun melarang? Kerana maktam pada masa itu dinilai sebagai sebahagian daripada niyah, sebahagian daripada aktiviti meratap juga. Jadi cara nak menunjukkan kesedihan dengan kematian orang yang meninggal itu adalah dengan berkumpul ramai-ramai di rumah si mati. Itu yang disebut maktam. Janganlah dengar ustaz-ustaz Wahabi je cong, hang ni duk dengar ustaz Wahabi cong, tu yang jadi tak cerdik. Bacalah sama, kaji sama, jangan telan bulat-bulat asalkan dia nak dakwa kononnya dia ustaz sunnah, hang pi percaya bulat-bulat. Pasal apa? Kena bohong lah. Tak ada kuliah arwah macam kita dak buat ni zaman Imam Syafi'i, tak berlaku. Yang berlaku tu maktam. Dia perkumpulan di rumah orang mati, dan berkumpul di rumah orang mati ketika itu dinilai sebagai niyahah. Dan niyahah ni memang sinonim lah dengan orang Arab. Siapa yang pernah duduk dengan Arab, saya pernah duduk di Jordan beberapa tahun, memang bab-bab macam ni mereka ni agak lebih lah. Bahkan kata mati, kalau mereka cedera sakit pun, sebab saya pernah teman seseorang di ICU. Jadi saya nampak orang Arab ni kalau dia cedera pun, dia punya keluhan dia tu tak macam orang kita, tak macam orang Melayu ni. Kita macam diam, sabar. Sebab tu mereka puji. Mereka kata, oh bagus lah. Malaysia koyes, dia kata. Orang Malaysia ni bagus. Sabar, dia kata. Sebab di sana budaya meratap tu tinggi. Jadi sebab itu berkumpul di rumah orang mati itu dilarang kerana dia ada elemen meratap. Meratap tu hukumnya adalah haram. Baik. Jadi soal kenduri arwah tu bagi di sisi mazhab Imam Syafi'i, dia akan tengok pada asas hukumnya, dan yang ini yang Wahabi gagal faham. Dia tak akan faham asas hukum, dia tidak akan faham bila asas hukum berubah, maka hukum berubah tu dia asyik percaya bulat-bulat apa yang dicong oleh ustaz-ustaz Wahabi. Baik. Jadi ini jelas. Jangan kata Wahabi, kita juga tak setuju kalau ada orang ziarah kubur pergi sujud kat kubur lah.
Pergi buat benda-benda yang bercanggah dengan syarak di kuburan tu lah. Itu memang itu adalah termasuk perkara yang buruk adab. Tetapi tengok ulama, dia jelas. Wa hadza, makna orang ni fa'ala hasanan wa sayyi'an. Dia ni bercampur aduk. Dia ada buat benda baik, bukanlah terus-terus haram, tak boleh ziarah kubur. Sebab bila ziarah kubur dia pergi sujud di kubur. Jangan ziarah kubur. Tak. Imam Zahabi dia bahagikan. Ziarah kubur tu baik. Sujud di kubur tu haram. Jadi orang yang buat demikian, dia dah bercampur aduk amalan dia. Antara yang baik dengan yang buruk. Maka nak buat macam mana orang macam ni? Kita haramkan jangan ziarah kubur, tak? Fa yu'allamu birifqin. Maka hendaklah orang tu diajar dia dengan cara yang lemah lembut. Beritahu elok-elok. Dia mungkin orang jahil. Dia ingat kalau sujud di kubur tu bagus. Kita cakap, kita panggil elok-elok. Bang, nak bagi tahu ya. Bang, ni ziarah kubur ni bagus dah. Ya, ni sunnah ziarah kubur. Tapi sujud kepada kubur tu dilarang. Masa Nabi SAW masih hidup pun, ada orang sujud pada Nabi, Nabi tak bagi. Jadi kalau abang datang ziarah kubur, silakan. Tapi tinggalkanlah sujud-sujud tu. Itu bercanggah dengan agama kita. Kan boleh kita dakwah dengan baik. Tapi Wahabi tak macam tu. Kita berdoa tepi kubur pun dia kata sembah kubur. Padahal berdoa bukan menyembah kepada Nabi. Kita berdoa kepada Allah. Habis kenapa menghadap ke kubur Nabi SAW? Kerana kita berdoa ni, kalau kita menghadap ke kubur Nabi, kita membelakangkan kiblat. Kalau kita menghadap ke kiblat, kita membelakangkan kubur Nabi. So, kita nak pilih yang mana? Tentulah kita pilih menghadap ke makam Nabi SAW. Kalau nak kata menghadap kepada makhluk, Kaabah juga makhluk. Sama-sama makhluk. Tapi tentulah antara Nabi SAW dan Kaabah, kita dahulukan Nabi SAW. Bahkan dalam hadis, Nabi SAW sendiri pernah memuji Kaabah, alangkah bagusnya, alangkah mulianya kamu, wahai Kaabah. Tapi Nabi SAW menyebutkan, demi Allah, demi yang diriku di tangannya, jiwa seorang mukmin lebih mulia daripada kamu. Jiwa orang mukmin biasa lebih mulia daripada Kaabah. Jadi kalau orang mukmin biasa pun lebih mulia berbanding dengan Kaabah, apatah lagi penghulu kepada para Nabi, Sayyidu Waladi Adam, penghulu kepada anak Adam, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tentulah lebih mulia dari Kaabah. Maka itulah sebab kita itu berdoa menghadap ke Kaabah. Tapi mereka tak faham. Mereka kata, syirik. Mereka ini syirik pun mereka tak tahu apa. Sembang je dekai. Lepas tu masuk dalam live, duk komen macam-macam. Mengaji, tak berapa nak faham. Sebab daripada asal niatnya itu bukan datang untuk faham. Niatnya aku nak hentam ustaz ni. Hentam je lah. Dapat juga ustaz tu pahala free. Ya. Cover-cover yang mana kurang-kurang tu. Baik. Jadi kalau macam ni bercampur aduk lah. Ziarah kubur dah baik. Pergi pula sujud kat kubur tu haram. Maka bagi dinasihati orang ini dengan baik. Wallahu ghafurur rahim. Allah sendiri maha pengampun dan maha kasihan belas. Wallahi ma yahsulul inzi'aju li muslimin wasiyahu wa takbilul jidran wa qasatul buka illa wa huwa muhibbun lillahi wa li rasulih. Jadi demi Allah, kata Imam Az-Zahabi, apa yang berlaku kegoncangan terhadap orang Islam. Jadi yang ini yang beza ya, akhlak ulama dengan akhlak Wahabi. Kalau Wahabi, dia nampak misalnya orang ziarah kubur, menangis-nangis, mencium dinding, jadi dia akan rakam video dan dia akan viral. Dia akan perli, dia akan troll, dia akan tag nama kita. Dia kata ni lah ahli sunnah sangat ni. Tapi tengok apa kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Kerana Imam Az-Zahabi, beliau sebagai seorang ulama, beliau memahami psikologi manusia. Bukan orang ini dia pergi itu dengan niat aku pergi ke kubur, aku nak bertempik. Aku pergi kubur, aku nak menjerit, aku nak menangis. Bukan. Tetapi perasaan. Kalau orang yang misalnya dah lama tak ziarah kubur ibu dia, ataupun masa ibu dia meninggal, dia ada di luar negara, tak sempat dia lihat ibu dia dikebumikan, tak mustahil bila dia sampai ke kubur ibu dia tu, rasa sebab itu menyebabkan dia tu macam hilang kawalan, menangisnya tu teruk. Jadi itu bukan sesuatu yang dirancang sebagai satu amalan yang nak dilakukan. Tapi ini adalah kesan daripada emosi seseorang. Jadi orang yang
menziarahi ke makam Nabi SAW dan dengan penuh keimanan, mungkin hati dia tersentuh, mungkin dia tu terlampau rindu sehingga dia mencium kepada dinding. Bukan sahaja aku cium dinding, macam itu tidak ada ibadah demikian. Tapi macam orang yang rindu kepada seseorang, misalnya dicium suratnya atau dicium bajunya, itu adalah apa yang berlaku daripada perasaan. Bukan satu sahaja aku cium baju ini atau sahaja aku cium surat ini. Tidak ada. Ini adalah perbuatan yang didorong oleh rasa kasih, ya, rasa sayang. Ini kata Imam Az-Zahabi. Dan banyak dia menangis, melainkan orang ini sebenarnya dia kasih kepada Allah dan Rasulnya. Fahubbuhul mi'yaru wal fariqu baina ahlil jannati wa ahlin nar. Dan kasihnya kepada Allah dan Rasul inilah yang menjadi kayu ukur yang membezakan antara ahli syurga dan ahli neraka. Hati-hati, ya. Jangan duk perasan terpaling sunnah sangat. Kita masing-masing cek hati kita. Ada tidak dalam hati kita ini kasih kepada Allah? Ada tidak dalam hati kita ini kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Supaya kita itu tidak terpedaya al-ghurur. Kita perasan kita lah terpaling sunnah, pejuang sunnah, tapi kita menyakiti umat Islam dengan tangan kita, dengan lidah kita. Bahkan hati kita membenci kepada umat Nabi SAW. Kita muhasabah balik. Sebenarnya kita ni nak menuju ke syurga ke atau ke neraka? Faziaratu qabrihi min afdalil qurabi. Bahkan menziarah kepada makam Nabi SAW ni adalah antara sebaik-baik amalan yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pendirian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, murid kepada Al-Imam Ibn Taimiyah sendiri. Kemudian bila sebutkan tentang fatwa Al-Imam Ibn Taimiyah, wa syaddi rihali ila kuburil anbiya wal auliya la in salimna annahu ghairu ma'zunin fihi li umumi qawli salawatullah alaihi wa sallam la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Kalaulah, kata Imam Zahabi, kalaulah kita terima sekalipun bahawa kita bermusafir untuk ziarah ke kubur para nabi, kalaupun kita terima sekalipun bahawa bermusafir untuk ziarah ke kubur para wali itu tidak dibenarkan berdasarkan umum sabda Nabi SAW, la tushaddu rihal, tidak diikat tunggangan, yakni tidak bermusafir, illa thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Fashaddu rihali ila nabiyina sallallahu alaihi wasallam mustalzimun li shaddi rihali ila masjidihi. Paling tidak, kata Imam Az-Zahabi, kita bermusafir untuk menziarah ke makam Nabi SAW masih lagi termasuk bermusafir untuk ziarah ke masjid Nabi, kerana dia makam Nabi itu berada di dalam masjid. Jadi sekurang-kurangnya, maknanya for the sake of argument lah, Imam Zahabi tak setuju dengan fatwa guru beliau, tapi for the sake of argument lah, lepas tu dia kata, gunakan istilah di sini, apa dia guna istilah kat sini, lain salimna, kalau sekalipun kita terimalah, maknanya if kalau kita terima pun tidak akan terlarang menziarahi kubur Nabi SAW sebagaimana fatwa Imam Ibn Taimiyah. Kerana termasuk bila kita ziarah ke makam Nabi SAW itu adalah menziarahi ke masjid Nabi. Wa dzalika masyru'un bila niza', dan menziarah ke masjid Nabi itu salah satu perkara yang disyariatkan, tidak ada khilaf. Idla wusula ila hujratihi illa ba'da dukhuli ila masjidihi, kerana tak akan sampai kita ke makam Nabi SAW melainkan setelah kita masuk ke dalam masjid. Falyabda' bi tahiyatil masjid, kalau begitu masuk masjid, tahiyatul masjid. Thumma bi tahiyati sahibil masjid, kemudian kita memuliakan yang mempunyai masjid, iaitu Masjid Nabawi, dengan menziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa razaqanallahu wa iyyakum dzalika, amin. Moga-moga Allah Taala merezekikan kepada kamu dan juga merezekikan kepada kami dan juga kepada kamu semua yang demikian itu. Jadi Imam Zahabi mendoakan supaya direzekikan dapat ziarah ke Masjid Nabawi, dapat tahiyatul masjid di Masjid Nabawi, dapat ziarah ke makam Nabi SAW, dapat memuliakan Nabi SAW dengan memberi salam, dengan berselawat dan seumpama dengannya. Ini rujukannya Syiarul A'lamin Nubala, ya, dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Baik, selesai, ya. Jadi next insya-Allah di muka surat 187, ya.
Ingatkan dah nak habis, rupanya banyak lagi. Next insyaAllah di muka surat 187. Pentahqiq kitab tersebut, Syekh Ar-Naud memberi catatan di bawah yang bermaksud tujuan pengarang, moga-moga Allah merahmati beliau, adalah untuk menolak gurunya Al-Imam Ibn Taymiyah yang berpandangan tidak harus bermusafir untuk berziarah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melihat bahawa orang yang pergi haji itu dia menziarah kepada Masjid Nabawi, lalu lepas itu dia menziarah ke makam Nabi SAW. Jadi ni nak keluarlah daripada khilaf daripada Al-Imam Ibn Taymiyah tadi, yang sebenarnya khilaf itu melanggar ijma'. Sebelum daripada Al-Imam Ibn Taymiyah, ulama' tidak mengharamkan menziarah ke makam Nabi SAW. Tapi sebagai murid, beliau membagi solusi, kalau nak terima pun fatwa guru beliau, tetap menziarah ke makam Nabi SAW itu tidak terlarang, kerana ia termasuk menziarah kepada masjid Nabi SAW. So next, muka 187, mulai daripada An Atta bin Yasar, anna Rasulullah SAW qala Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu, dan seterusnya, muka 187. Jadi kita teruskan, walaupun masa sudah tinggal tidak banyak lagi. Sudah 10.28 kita mulai kuliah kita, lebih kurang 9.45 tadi. InsyaAllah kita akan teruskan dengan tadabbur sehingga jam 10.45 insyaAllah. Malam ni insyaAllah saya ada program di Masjid Tanah Merah di Kelantan. Jadi set Kelantan, set Tanah Merah. InsyaAllah kita jumpa sana lah. Masjid Ismail Petra, Tanah Merah. Saya nak share screen untuk yang ikut melalui Zoom. Yang ikut melalui live, just dengar huraian sajalah ya. Baik, untuk yang ikut melalui Zoom, kita lihat masih lagi kita itu tentang tafsir ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada poin yang ke-17 ya. Perbincangan yang ke-17 daripada 28 masalah sebenarnya. Ditulis ini sab'a wa ishrun, 27 masalah, tapi saya cek tengok yang ada disebutkan 28 masalah. Jadi para ulama berbeza pandangan ya. Kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Jadi ismun tu ambil daripada mana sebenarnya? Alif sin mim tu asalnya daripada mana? Jadi ulama-ulama dari Basrah, mereka mengatakan ismun ni ambil daripada perkataan as-sumu. As-sumu tu maknanya al-ulu wal rif'ah, menunjukkan ketinggian, menunjukkan darajah yang tinggi, itu maksud as-sumu. Jadi disebutkan ismun kerana yang mempunyai nama itu berada pada kedudukan yang tinggi ya, dengan nama tersebut. Jadi ada secara mudahnya ulama-ulama dari Basrah berpandangan kalimah ismun, kalau kita terjemahkan tu adalah nama, itu dia ambil daripada sumu. Sumu tu makna ketinggian. Kalau orang Arab, dia, kalau kita kan kita panggil Duli yang maha mulia ataupun yang teramat mulia, seumpama dengannya lah. Kalau orang putih dia panggil Your Excellency, macam tu kan. Kalau orang Arab dia sebut sahibus sumu. Sahib ni orang yang mempunyai as-sumu, iaitu ketinggian. Jadi ada ulama melihat ismun tu dia sebenarnya berasal daripada as-sumu, iaitu ketinggian. Tapi ada juga yang berpandangan bahawa yang dikatakan ismun itu ada yang mengatakan kerana nama itu dia akan jadi tinggi bersama dengan yang dinamakan. Jadi dengan nama itulah dapat orang itu dikenali ya, berbanding dengan orang lain. Dan ada juga yang mengatakan
dikatakan ismun itu sumu, tinggi, kerana kan dalam bahasa Arab perkataan ini dia ada 3 jenis. Ismun, fi'lun dengan harfun. Kalau orang belajar nahwu atau belajar matan ajrumiyah, yang basic-basic tentang nahwu Arab, maknanya ada noun, ismun, ada verb, fi'lun, dan ada harfun. Harfun ni apa dalam bahasa Inggeris? Tak apa dipanggil, yang in, ataupun on, ataupun apa tu, above. Dalam bahasa Arab dipanggil harfun. Jadi dikatakan ismun tu kerana dengan kesepakatan para ulama bahasa, ismun ni lebih kuat kerana dia adalah asal berbanding dengan fi'il, iaitu perbuatan, verb, juga berbanding dengan harf. Ini hanya perbincangan dari segi bahasa, tapi yang kita boleh ambil kesimpulan dalam konsep tadabbur ini, ismun tu dia ada elemen ketinggian, al-ulu wa rif'ah. Baik. Poin yang ke-18 yang mengatakan bahawa ismun itu diambil daripada al-ulu, iaitu ketinggian. Maka mereka berpendirian bahawa Allah SWT itu sentiasa bersifat dengan sifat ketinggian itu. Segala sifat kesempurnaan itu ada pada Allah Ta'ala sebelum pun Allah ciptakan makhluk. Selepas Allah ciptakan makhluk. Bahkan setelah makhluk-makhluk itu menjadi binasa sekalipun, tetap nama-nama Allah itu begitu. Sifat-sifat Allah itu begitu. Bukanlah maknanya Allah itu Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Selepas ada makhluk saja Allah itu Al-Khaliq. Sebelum ada makhluk, Allah belum Al-Khaliq lagi. Tidak. Sebelum Allah ciptakan makhluk pun Allah sudah Al-Khaliq. Allah sudah yang Maha Pencipta. Maka ini adalah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini adalah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sementara ahli bid'ah, kita kena faham istilah ahli bid'ah yang katakan ahli bid'ah dihalau daripada minum daripada telaga Nabi SAW tu, bukan yang macam Wahabi faham. Dia ingat yang dihalau daripada telaga Nabi SAW tu yang berzikir ramai-ramai lepas sembahyang, yang baca doa ramai-ramai lepas sembahyang, yang sambut maulid. Bukan ya. Ahlul bid'ah ini adalah orang yang buat bid'ah yang sesat. Bid'ah dalam akidah. Seperti golongan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Jahmiyah, Murji'ah, Musyabbihah, dan seumpama dengannya lah. Golongan-golongan yang buat bid'ah dalam akidah ini confirm bid'ah itu bid'ah yang sesat. Kalau bid'ah dalam amalan, dia terbahagi dua, sebagaimana diterangkan oleh para ulama salaf, semisal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia akan tengok dulu, amalan tu ada tak bercanggah dengan Quran, atau bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan ijma' dan sebagainya. Maka bid'ah macam itu dilarang. Tapi kalau perkara itu baharu, makna bid'ah lah. Tapi bila dicek dengan Quran, tak ada masalah. Dicek dengan hadis, tidak bercanggah. Dicek dengan ijma', tak ada ulama' yang larang dan seterusnya. Maka itu tidak dilarang. Tapi kalau bid'ah dalam akidah, itu semuanya dilarang. Kerana akidah ni kepercayaan. Bid'ah ni perkara baharu. Jadi kalau bid'ah dalam akidah, berarti kepercayaan seseorang itu tidak sama dengan kepercayaan Nabi SAW. Kerana kalau sama, tidak dipanggilkan bid'ah. Tidak baharulah. Dah sama macam Nabi. Bila berbeza akidah dengan Nabi SAW, itu adalah ahlul bid'ah. Diberi amaran di hari akhirat nanti. Walaupun zahirnya itu umat Nabi SAW, tapi tidak dibenarkan untuk minum daripada telaga Al-Kawthar. Itu kena faham. Termasuk Wahabi. Wahabi, Syiah, ini adalah ahlul bid'ah. Jadi kena taubatlah daripada fahaman Wahabi tu. Dia ada pula yang sebut maulid di bantainya ahlul bid'ah, bukan. Jadi yang ada juga yang berpandangan bahawa ismun tu diambil daripada perkataan asimah, iaitu tanda. Jadi mengikut pendapat ini bid'ah lah. Allah ni daripada awalnya tidak ada nama, tidak ada sifat. Bila Allah ciptakan makhluk, barulah makhluk itu memanggil Allah dengan nama-nama, mengenal Allah dengan sifat-sifat. Lepas tu bila makhluk binasa, Allah dah tak ada nama, Allah tak ada sifat balik. Ini adalah pandangan ahli bid'ah yang dikenali sebagai Mu'tazilah. Dan ini bercanggah dengan apa yang telah diijma'kan oleh umat, bahawa nama dan juga sifat Allah ni adalah qadim. Bukan baru ada.
Allah mematikan makhluk, barulah nama Allah tu Al-Mumit. Allah menghidupkan makhluk, barulah nama Allah tu Al-Muhyi. Bukan. Sebelum Allah hidup atau matikan makhluk pun, Allah adalah Al-Muhyi. Allah adalah Al-Mumit. Sebelum Allah naikkan seseorang, Allah adalah Al-Rafi'. Sebelum Allah turunkan seseorang, Allah setelah Al-Khafid. Jadi, ini yang dikatakan sebagai bid'ah yang dihalau daripada telaga apa pula ni masuk dalam Guru Ni Aziz semua ni. Kesian Allah Tuan Guru Ni Aziz tidak sempat taubat kerana mengatakan Allah di Arash. Wallahu alam. Orang yang dah meninggal ni, kita doakan kebaikan untuk dia, dan kita harap beliau tidak beriktikad secara zahir bahawa Allah tu bertempat di Arash, kerana iktikad macam itu batil. Mungkin kegelintiran lidah dalam berkata-kata, dan rasanya pernah beliau sebutkan, bukan maksud beliau bila sebut sila lendik itu berarti makna zahir. Kita harap betul lah beliau tidak masukkan makna yang zahir begitu. Kerana kalau makna yang zahir Allah bertempat atas arash, itu akidah yang batil. Baik. Jadi bid'ah Mu'tazilah yang mengatakan Allah dulu tak ada nama, Allah dulu tak ada sifat, kemudian bila makhluk dah tak ada, Allah tak ada nama, tak ada sifat semula, ini bercanggah dengan ijma', dan ini lebih teruk kesalahan mereka berbanding dengan kesalahan mereka yang satu lagi, iaitu dakwaan mereka bahawa kalam Allah itu adalah makhluk. Ini juga salah. Kalam Allah adalah qadim, ya. Kalam dengan arti kata salah satu sifat daripada sifat Allah, itu qadim. Tapi kalau kita sebut kalam Allah itu dengan maksud sesuatu yang tertulis atau sesuatu yang dibacakan, of course lah yang tulisan itu adalah makhluk. Dakwat itu makhluk, kertasnya makhluk, suara yang membaca itu adalah makhluk. Kita ni kan makhluk. Bila kita bercakap sekarang ni, suara kita ni makhluk. Kalau kita baca Al-Quran, tetap juga suara kita makhluk. Tapi yang dimaksudkan kalam Allah tu adalah qadim, adalah sifat Allah. Bukannya kertas yang tercetak padanya ayat Quran, bukannya suara kita yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu tidak ada keraguan bahawa ia adalah makhluk, ya. Tapi Mu'tazilah tidak. Dia katakan kalam Allah tu sendiri adalah makhluk. Jadi ini tertolak, ya, kerana ini adalah perkara yang bid'ah dalam akidah. Baik, poin yang ke-19, orang-orang yang ahlul haq, yakni orang yang ikut kepada ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahawa nama itu dia adalah yang dinamakan, iaitu bila orang itu berkata Allah alim, maka perkataan itu menunjukkan kepada zat yang bersifat dengan ilmu, yang al-mausufah bikaunihi aliman. Jadi nama itu menunjukkan kepada yang dinamakan. Tetapi di sisi ahlul bid'ah, iaitu golongan Mu'tazilah, mereka mengatakan tak, nama tu lain, yang dinamakan tu lain. Tapi saya tak bincang panjang lah, sebab saya tengok ini dah sangat teknikal, dah keluar daripada skop kita just nak tadabbur, mengambil beberapa pengajaran daripada ayat suci Al-Quran. Baik, Al-Mufiyatu Ishrin, maknanya yang ke-20 lah. Al-Mufiyah ni maknanya yang mencukupi. Ngam-ngam 20 ni, poin yang ke-20 adalah Allah. Bismillah. Dah selesai dah. Isim. Sekarang kita move kepada Allah pula. Bismillah. Jadi firman Allah itu, perkataan Allah itu, ini adalah al-ismul akbar, isim yang paling besar daripada nama-nama Allah, dan yang paling merangkumi. Sehingga kan sebahagian ulama berpandangan bahawa Allah inilah yang dikatakan Ismullahil Azam, nama Allah yang teragung, yang tidak boleh dinamakan Allah ini kepada yang lain. Jadi kalau kita faham ni, kita fahamlah isu penggunaan nama Allah oleh orang kafir tu. Jadi kalau orang tak faham, dia keluarlah perkataan-perkataan yang lucu. Kata dia, kalau tak boleh orang kafir guna nama Allah, tak bolehlah menyanyi lagu Negeri Selangor, kata dia. Orang kafir tak bolehlah menyanyi lagu Negeri Selangor. Sebab
dalam lagu Negeri Selangor tu ada sebut Allah. Kemudian tak bolehlah kalau orang kafir tu cakap pada kita, tak apa Haji, insya-Allah besok saya hantar barang, insya-Allah. Tak bolehlah, bukan. Bukan maksud isu penggunaan nama Allah tu kita nak melarang orang kafir daripada menyebut Allah, bukan. Dia bukan isu sebut Allah itu, tetapi isu menamakan sesuatu yang bukan Allah dengan nama Allah. Itu isunya. Jadi dilarang misalnya digunakan istilah Allah tu dalam buku-buku penerbitan orang-orang Kristian, kerana bila mereka gunakan istilah Allah itu, mereka sedang nak menamakan sesuatu konsep yang syirik, Trinity sebagai Allah. Kalau kita ambil contoh yang lebih jelas, misalnya kita tak mahu membenarkan misalnya berhala yang ada diukir ada 8 tangan, perutnya macam ini, matanya macam ini, tiba-tiba mereka namakan berhala itu Allah. Kita tak benarkan. Kerana nama Allah ni khusus merujuk kepada zat yang maha suci, yang wajibul wujud, yang mesti wujud, iaitu zat Tuhan kita, Allah SWT. Jadi cuba bezakan. Kadang-kadang saya tengok yang bagi komen tu, bagi komen secara tak faham isu. Oh, kalau tak boleh, orang kafir tak boleh sebut nama Allah, macam mana nak nyanyi lagu Selangor? Dalam lagu Selangor tu ada Allah. Kalau orang kafir tak boleh sebut nama Allah, macam mana kalau kita tengok orang-orang yang duduk dalam masyarakat Melayu tu, kadang-kadang dia cakap insya-Allah, alhamdulillah, bukan itu isunya. Kalau dia setakat nak nyanyi lagu Selangor, dia sebut Allah, Negeri Selangor ada sebut Allah dalam lagu Negeri Selangor, ataupun dia nak bercakap dengan jiran-jiran, kawan-kawan dia tiru-tiru, dia kata insya-Allah, atau dia kata alhamdulillah. Kadang-kadang orang-orang non-muslim yang duduk katakan di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, dia dah terikut-ikut dengan bahasa orang setempat. Jadi kalau orang Melayu, orang Islam kata alhamdulillah, dia pun kata alhamdulillah. Bukan itu, kita tak larang yang itu. Yang dilarang ni dalam cetakan-cetakan dia nak merujuk kepada lain daripada Allah, tapi dia nak namakan Allah. Itu masalah dia. Dia nak dalam kes orang Kristian ni mungkin tak nampak sangat, sebab dia asalnya memang dia Allah tu merujuk kepada Allah. Kemudian dia deviate. Dia jadikan konsep syirik, konsep Trinity. Tapi kalau saya bagi contoh tadi, misalnya, adakah kita nak benarkan orang yang menyembah berhala, lalu berhala yang dia ukir, yang dia bentukkan itu, dia kata saya nak namakan itu adalah Allah? Maka jelas kita tidak akan benarkan. Walam yattasim bihi ghairuhu, tidak dinamakan lain daripada Allah tu Allah. Dan ini adalah nama, kata sebagai ulama, inilah Ismullahil Azam, inilah nama Allah yang paling agung, iaitu Allah itu sendiri. Sebab itu tidak ada yang musanna, tidak ada Allahani, tidak ada jamak. Itu alihah. Alihah itu bukan jamak pada Allah. Alihah. Law kana fihima alihatun illallah, kalaulah ada di langit dan bumi ni ilah-ilah, itu jamak kepada ilah. Adapun kalimah Allah, dia tidak ada dua, musanna, dia juga tidak ada jamak, plural tidak ada. Dia hanya Allah saja. Dan inilah salah satu daripada dua tafsiran firman Allah Ta'ala, hal ta'lam lahu samiyya, adakah kamu tahu yang dinamakan demikian? Maknanya lain daripada Allah ada ke yang nama Allah? Tidak ada. Sebab tu kita kena hati-hati dalam membincangkan sesuatu isu. Di negara Arab pun mereka cakap Allah. Ya, betul. Orang-orang Kristian, mereka dari dahulu lagi, mereka menyebut Allah. Tapi bila mereka tu nak bercakap tentang konsep Trinity, maka itu bukan Allah yang kita benarkan untuk mereka guna. Tapi kalau memang mereka itu daripada awal, mereka orang Kristian yang memang keturunan Kristian, memang dia pula orang Arab, memang kita tidak nafikan dalam perbualan mereka menggunakan kalimah Allah, insya-Allah, alhamdulillah, Allah dan sebagainya. Bahkan jangankan kata orang-orang Kristian asal, orang-orang kafir penyembah berhala sekalipun, dia tidak sampai kita boleh melarang dia sekadar nak menyebut Allah. Tetapi kalau dia nak menamakan sesuatu entiti yang lain daripada Allah sebagai Allah, iaitu yang
ada campur tangan daripada pihak kerajaan untuk melarang. Baik. Jadi Allah ni dah lebih pada 10.45 ya. Jadi ini insya-Allah yang last ya dalam kuliah kita pada hari ini. Allah ni adalah nama bagi yang wujud secara hak, yang menghimpun segala sifat-sifat ketuhanan, yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan, yang wujud secara hakiki hanya Allah saja. Kita ni wujud kerana diwujudkan oleh Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dan dikatakan makna daripada kalimah Allah itu adalah yang berhak untuk disembah. Dan ada juga pandangan mengatakan makna daripada Allah itu adalah yang wajibul wujud, yang sentiasa ada dan sentiasa akan ada. Jadi maknanya sama ya. Jadi kita faham Allah ni kalimah yang mulia, yang merujuk kepada zat yang wajibul wujud, yang mesti wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maha suci daripada sebarang kekurangan, dan kita tidak boleh membenarkan sesuatu yang lain daripada Allah dinamakan sebagai Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah ya, kita akan berjumpa dalam kuliah yang akan datang dengan poin yang ke 22. Marah betul Wahabi ni. Dia kata ilmu ni mengarut. Kita baca ilmu daripada kitab tafsir Al-Qurtubi pun dia kata mengarut. Rosak otak Wahabi ni. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Dia pula tanya ni, ada ramai amalkan hias-hias kubur. Makruh, menari di kubur tu dilarang. Berzikir tak ada masalah. Berzikir di kubur tak ada masalah. Harap mamat yang bertanya ni ikhlas lah nak tahu. Kadang yang bertanya ni bukan nak tahu. Dia hanya nak tanya untuk perli. Macam tu biasa Allah tutup pintu kefahaman daripada dia. Jadi saya tak kenal. Saya rasa mamat ni saya tak kenal. Saya harap saya neutral saja. Mungkin dia tanya nak tahu. Hias-hias kubur itu adalah perbuatan yang makruh, sia-sia. Menari di kubur boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Betul, bukan perkara yang dituntut untuk dilakukan ketika pergi ke kubur. Adapun berzikir itu tak ada masalah. Jangan kamu orang berzikir sambil goyangkan badan pula kamu kata menari, yang tu susahlah. Kadang orang berzikir dengan badan tu dia kata menari, itu tak betul. Kerana menggoyangkan badan ketika berzikir itu berlaku semenjak daripada zaman sahabat. Kanu yatamayaluna fi zikri. Adalah para sahabat tu ketika berzikir badan mereka itu bergoyang-goyang. Tapi kalau memang menari, tiba-tiba pergi ke kubur menari break dance ke, menari ronggeng ke apa, itu memang jelas bercanggah dengan syariat. Wallahu a'lam.